الحمد لله القائل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk menjunjung syariat agama. Hadirin yang dirahmati Allah, syariat dari sudut bahasa ialah aturan atau ketetapan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dari sudut istilah pula, syariat berarti penerapan nilai-nilai murni seluruh aspek kehidupan bersesuaian dengan ajaran Islam, terkait dengan ibadat umum dan khusus bersumberkan kepada hukum Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi. Ketetapan syariat agama meliputi ketetapan dalam bidang akidah, ibadat, munakahat, muamalat, jinayat dan akhlak. Semua ketetapan syariat agama Islam sebagai suatu cara hidup kepada manusia yang membawa dan menanam prinsip harmoni, rahmah, damai, berhubungan baik sesama manusia dan makhluk lainnya, dan secara langsung meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskan engkau, yakni wahai Muhammad, melainkan untuk memberi rahmat bagi sekalian alam. Muslimin sekalian, syariat Islam amat menitik beratkan soal kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat selari dengan prinsip maqasid syariah yang dianjurkan oleh Islam bagi tujuan dan matlamat memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Oleh itu tanggungjawab memahami dan mengamalkan syariat Islam dengan cara mengerjakan atau meninggalkannya. Kerana ketetapan syariat perlu dilaksanakan dengan ilmu, berhemah serta bijaksana. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Bagi tiap-tiap umat yang ada antara kamu, kami jadikan suatu syariat dan jalan agama yang terang. Sekiranya Allah menghendakinya, nescaya Dia menjadikan kamu umat, yakni yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi Dia hendak mengujimu, yakni dengan menjalankan apa-apa yang telah disampaikan kepadamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan kepada Allah, jualah kamu sekalian akan kembali, maka Dia akan memberitahu terhadap apa-apa yang kamu berselisihan mengenainya. Hadirin yang dirahmati Allah, pengamalan syariat dalam beberapa aspek kehidupan telah membuktikan syariat Islam membawa bersama 4 elemen penting dan utama, iaitu ukhuwah, maslahat, hikmah dan keadilan. Elemen-elemen ini telah menjadikan kehidupan manusia pada hari ini berada dalam keadaan aman, sejahtera dan bahagia.
Keindahan syariat Islam tidak dapat disangkal lagi oleh umat Islam, bahkan kepada semua umat manusia seluruhnya. Pelaksanaan syariat Islam ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menjadi pemimpin pemerintahan telah tercatat dalam sejarah ketamadunan dunianya yang tersendiri. Di samping itu, syariat Islam mempunyai ciri-ciri khusus dan istimewa sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu pertama, bersifat Rabbani, iaitu bersumberkan dari wahyu Al-Quran semata-mata. Ini bermaksud segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung dalam syariat adalah bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mencegah perbuatan mungkar dan yang mencegah perbuatan mungkar dan zalim. Segala manual syariat berkait dengan kehidupan manusia yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang amat betul dan sempurna. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengamalkan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Kedua, berteraskan akhlak. Akhlak syariat ialah etika Islam yang wajib dimiliki oleh seseorang individu bagi melayakkan diri menjadi khalifah Allah. Sudah tentu sifat amanah, tawaddu', jujur dan sebagainya yang baik-baik menjadi keutamaan. Menghiasi diri dengan akhlak yang baik lagi terpuji. Dan dalam masa yang sama menjauhi sikap kotor dan keji adalah satu tuntutan fardu ain. Oleh itu, Al-Quran merupakan sumber rujukan dan amalan utama dalam usaha membina akhlak yang terpuji bagi menjamin dan menjana kehidupan yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Bahkan Islam membimbing umatnya mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkelakuan dan berakhlak mulia kepada orang lain di samping menghapuskan segala kezaliman sesama manusia, rasuah, penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa sebagaimana yang biasa dilakukan pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 83. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. Yang bermaksud, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketiga, syariat Islam bersifat realistik bukan fantasi. Penetapan waqi'iyah, yang ini realistik bermakna Islam adalah ajaran yang berpaksikan kepada kebenaran dan realistik, tidak ketinggalan zaman, futuristik, memacu kejayaan dalam segala urusan kehidupan manusia serta sesuai diamalkan pada bila-bila masa, di mana-mana tempat ataupun lokasi. Pada zaman kegemilangan pemerintahan Islam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keadilan sosial dan kebebasan dapat dilaksanakan serta kemiskinan dapat dihapuskan. Pengamalan syariat ketika itu dapat dijunjung dengan tinggi dan diterima umat pada ketika itu. Ini membuktikan pelaksanaan syariat sentiasa praktikal, relevan dan benar-benar sesuai Islam sebagai agama yang benar dan diridai Allah. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Maksudnya, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Keempat, syariat Islam adalah bersifat kemanusiaan dengan memelihara kemuliaan dan kemaslahatan manusia tanpa mengira bangsa, warna kulit atau status serta tidak mensia-siakan amalan dan usaha baik manusia. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 195. Inni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha
ba'dukum min ba'd, yang bermaksud sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal daripada kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana sesetengah kamu adalah keturunan daripada sesetengah yang lain. Justru umat Islam perlu iltizam dan istiqamah menjunjung perintah dan amalan yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menjadikan ilmu akidah, syariah dan akhlak sebagai ilmu utama pegangan umat Islam. Dengan akidah yang mantap, syariah yang benar, akhlak yang indah dapat memperkasakan, mengangkat dan memperkukuhkan hukum Islam dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia merangkumi pengembangan dan implementasi prinsip-prinsip syariah seperti amanah, adil, ikhlas dan itqan dalam segala bidang termasuk ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dengan ini, syariat Islam dapat dizahirkan, kemuliaan Islam dapat dijunjung dan keindahan Islam disebarkan di mana sahaja kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah, pengamalan syariat Islam ini tidak mampu dilaksanakan secara individu. Sebaliknya, ia menjadi tanggungjawab bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan syarak, iaitu memelihara agama, akal, nyawa, harta dan keturunan. Bagi merealisasikan kehendak dan menjunjung tuntutan syarak ini, umat Islam dituntut untuk mendalami dan menguasai ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Dengan membudayakan masyarakat berilmu, ia melahirkan individu yang berdaya saing, memimpin manusia dengan kebenaran, mendekatkan kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, serta mewujudkan masyarakat bertamadun dan bersyariat seperti kegemilangan Islam terdahulu. Penguasaan ilmu umat Islam terdahulu yang melahirkan manusia yang mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah telah membuktikan kesucian Islam terus kekal dipelihara dan syariat Islam terus dijunjung. Hadirin sekalian, hari ini berlaku perjuangan atas nama syariat lalu menyalahkan dan menghina orang lain. Atas nama syariat mereka memfitnah dan mengaibkan orang lain. Semua kata-kata yang terlontar dengan nama syariat tapi tidak membawa kepada rahmat dan kedamaian. Akhirnya Islam dan umat Islam berpecah dan dipandang hina. Mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita. Antaranya ialah, pertama, tanggungjawab melaksanakan syariat Islam merupakan suatu kewajipan seseorang Muslim yang telah taklif, yakni baligh, dengan menguasai ilmu yang betul dan kefahaman yang jelas. Kedua, umat Islam hendaklah mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta umat Islam terdahulu yang gemilang dari segi akidah, syariat dan akhlak bagi memastikan Islam dan umat Islam tetap mulia dan dihormati. Ketiga, umat Islam hendaklah yakin bahawa keindahan syariat Islam boleh dirasai dan menjadi naungan kepada semua manusia dan makhluk apabila perbuatan menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan yang kita saling bersalahan diganti dengan syariat yang baik dan bijaksana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.